الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Hadis yang ke-26 di bawah tajuk berkasih sayang sesama insan. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man la yarhamuhumun nasa la yarhamuhumullah. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, la yarhamuhumullah, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama menyuruh kita mengasihi sesama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengasihi sesama kita ialah kerana mengasihi orang lain itu ialah merupakan akhlak Nabi kita.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan mengasihi orang kerana itulah didikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, seseorang yang baik akan membentuk orang untuk menjadi baik. Begitulah orang yang jahat akan membentuk ataupun menjadikan orang lain pun jahat macam dia juga. Maka Nabi SAW ialah insan yang paling baik. Sebabnya Rasulullah SAW menjadi insan yang paling baik kerana Nabi SAW dididik oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mendidik Rasulullah SAW dengan didikan yang terbaik. Sifat-sifat baik yang ada pada Rasulullah SAW ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hasil daripada didikan Allah kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW memperakukan hal ini dalam hadisnya seperti mana yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan ku adab ialah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan Nabi adab begitu halus didikan yang Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saban masa saban hari menjalani didikan berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suatu yang telah pun dirancang ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah rasul kepada umat ini, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah kepada manusia. Jadi oleh kerana Nabi ialah utusan kepada manusia, maka manusia tidak akan terlepas daripada salah dan silap. Seperti mana yang Nabi sebut, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Kata manusia, dia tidak akan terlepas daripada salah dan lupa. Maka oleh kerana manusia tak lepas daripada salah dan lupa, dan Nabi SAW ialah pemandu ataupun pendidik kepada manusia yang tak lepas daripada salah dan lupa, maka pada banyak situasi Nabi kita lupa, Nabi kita salah. Maksudnya salah dan lupa itu untuk menjadi hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah dan lupa Nabi itu untuk menjadi pedoman kepada umat. Jadi kalaulah Nabi itu diutuskan, Rasul itu diutuskan daripada kalangan malaikat, tak jadilah salah dan lupa. Jadi salah dan lupa itu mesti berlaku pada manusia. Maka salah dan lupa itu bukan Nabi sengaja, memang Nabi lupa. Sebagai contoh, Nabi pernah sekali sembahyang,
4 rakaat. Tapi Nabi semayang hanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat yang Nabi semayang tu bukan Nabi sengaja, Nabi lupa. Sebab Nabi manusia. Akhirnya bila Nabi dah bagi salam, mayang 2 rakaat saja, Nabi bangkit dan langsung Nabi bersandak di tiang masjid. Para sahabat tanya Rasulullah, "Aqasarta ya Rasulullah?" Nabi qasar ke? Nabi kata, "La, bal tamam." Sembayang tamam. "Bal qasarta ya Rasulullah." Kamu telah qasar sembayang ya Rasulullah. Jadi bila Nabi dikatakan oleh para sahabat Nabi dah qasar, sedangkan sembahyang tu bukan sembahyang yang sepatutnya qasar, Nabi kembali ke tempat imam, Allahu Akbar, sembahyang. Para sahabat pun ikut Rasulullah lagi. Nabi sembahyang hanyalah menambah 2 rakaat sahaja. Maka jadi hukum, kalau macam tu berlaku dalam hidupan kita, tak perlu kita sembahyang lain, kita hanya menambah 2 rakaat saja. Dan para fuqaha khususnya Syafi'iyah menyebut dengan syarat kita bercakap tidak lebih daripada 6 patah perkataan. Maka tuan-tuan, itulah yang disebut dengan didikan. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa detik dan ketika, dan berlaku didikan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui kesalahan-kesalahan. Maka perkara ini berlaku sepanjang masa Nabi dididik. Maka di antara didikan yang Allah didik Nabi ialah sifat berkasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat berkasih sayang, iaitu sifat berkasih sayang sesama manusia. Maka Nabi kata, man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tak kasih ke orang, Allah tak kasih ke dia. Bagi orang yang normal iman dia, orang yang iman dia normal, dia tak sanggup kalau dia tak dikasihi Allah. Di hadis ni menjadi satu guideline, panduan. Jangan-jangan jangan tak kasih ke orang. Hampa tak kasih ke orang, Tuhan tak kasih ke hampa. Orang beriman akan buat satu sempadan untuk dia selalu mengasihi orang. Sebagai contoh, orang main rumah kita, orang main rumah ni dikutip derma. Jadi bila orang kutip derma, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, jadi ada orang yang dia tak duduk di tempat orang tu, dia duduk tempat dia. Kita ni, kita kena duduk di tempat orang. Jangan duduk tempat kita, jangan kita duduk di tempat kita semata. Orang main daripada petani, pada contoh, dia kata kami nak buat tahfiz, kami nak buat masjid ni, bawa apa ni, nak minta sumbangan derma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada orang dia kata, ada kata tahfiz ni, betul ke masjid ni? Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, jadi benda tu sepatutnya tak jadi pertikaian. Ada kan tak ada, bukan kerja kita. Kerja kita Allah minta. Maksudnya setiap kali orang minta sumbangan, orang minta derma, minta sedekah, sebenarnya Allah yang minta. Pasal dalam Quran Tuhan sebut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang kalau dia minta, kamu jangan herdik. Nampak tadi? Betul ke ada tahfiz ni? Betul ke ada sekolah ni? Betul ke ada masjid ni? Herdik. Makna tak boleh. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan herdik. Minta kena bagi ya. Tak perlu pertikaian. Ni sindiket kah? Ni apa? Tak perlu.
Maka Nabi SAW mengajar kita berkasih sayang, kesian ke orang. Dan dalam sebuah hadis yang lain pula Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah SAW, lisaili haqqun wa in jaa ala farasin. Ala sayyidina Muhammad, bagi siapa yang minta, dia sudah ada hak, sekalipun dia datang dengan berkenderaankan kuda. Kata Rasulullah, mintanya dia ada hak lah. Minta dengan minta, dia ada hak lah. Maknanya kena bagilah. Mana kalau minta berarti dia ada hak. Kalau minta mana apa? Hak dia, kena bagi. Maknanya siapa-siapa tak bagi dekat orang minta, dia tak bagi hak pada orang tu. Hak orang tu mana apa? Hak dia, kita tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dia main naik kuda. Apa makna naik kuda? Datang dengan kenderaan yang paling mewah. Minta kat kita. Kita kata, naik kereta punya hebat, minta duit kat aku. Tak boleh. Minta yang bagi ya. Jadi bagi tu bukan mesti bagi banyak, bagi tu kena. Tuan-tuan, ni Nabi ajak kita. Inilah Islam, inilah agama. Kita naik kereta, Allah senamah naik kereta, hujan. Bila hujan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita potong orang naik motor, lancun lagi bini. Tengok-tengok ada anak celah-celah tu pula, Allah kesiannya. Kena ada, kena ada. Kesian tu kena ada, sebab Allah suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kesianlah kepada orang yang duduk di bumi, kamu akan dikasihani oleh yang di langit. Iaitu kesian ke orang di bumi, kesian dekat penduduk di bumi, kamu akan dikasihani oleh yang duduk di langit, iaitu para malaikat. Kalau dah dikasihi oleh para malaikat, maknanya apa? Mana kita akan dipayungi, kita akan dikelilingi, kita akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka orang yang hidup berkesian belah ke orang, selalu hidupnya dirahmati oleh Allah. Tapi kalau hidup tak ada kesian belah, contoh bagi contoh, kita menega ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahimallahu mura'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Nabi sebut, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika dia membeli, bertolak ansur ketika dia menjual. Itu doa Rasulullah. Nabi sendiri yang doa, moga-moga Allah merahmati orang yang membeli, dia bertolak ansur ketika dia menjual pun, ketika dia menjual pun dia bertolak ansur. Contoh, kita nak beli barang, salah sini, kita tak boleh tawak. Dia kata tawak tak boleh, harga tak tu agak tuan-tuan kasar macam mana, dihirih tu amboi dia ni kasar sungguh. Tapi berbeza dengan orang yang soalan senang, boleh tawak tak? Nak berapa? Perasaan kita lain kan. Jadi orang yang hak pertama tadi tak ada kesian belas, orang tu tak akan dirahmati oleh Allah. Kalau Allah tak rahmati, hang jenuh menega. Sampai bila pun hang tak akan senang hang menega. Makin menega, makin susah. Mungkin ada duit, mai penyakit.
Tak sakit dia, sakit bini dia, sakit anak dia, akhirnya habis betul duit kau. Tuan-tuan, hidup ni i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, kata Rasulullah. I'mal ma syi'ta, hang nak beramal ikut suka hang nak main macam mana. Kama tadinu tudan, tapi kamu ingat macam mana akan buat ke orang, macam tu orang buat kat kamu. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana hang buat ke orang, macam tu orang buat kat hang. Hidup ni dia pusingan. Kalau kita nak kita mendapat rahmat, jadi kita hiduplah dalam keadaan kita menjadi punca orang mendapat rahmat. Hiduplah dalam keadaan berkasihan belas ke orang lain. Maka subhanallah, masalah saya nama. Sebab tu Rasulullah, Nabi kita ajak, Nabi ajak, Nabi menega. Rasulullah dalam hidup Nabi, Rasulullah dalam hidupnya semua Nabi buat. Nabi menega, pasti umat dia menega. Nabi jadi kuli sebab umat dia ada jadi kuli. Nabi pernah jadi bos sebab umat dia ada jadi bos. Nabi jadi penternak sebab umatnya ada jadi peternak. Nabi jadi petani sebab umatnya ada jadi petani. Nabi jadi businessman sebab umatnya akan jadi businessman. Semua yang umatnya jadi, Nabi pernah jadi, sebab Nabi ialah Rasul. Nabi ialah utusan yang nak memberi pedoman pada umat dia. Okey, orang menega. Nabi menega bawa harta dagangan Khadijah ke Syam berlipat kali ganda untung. Tapi hak ni orang menega tak belajar. Tapi hak tu dibuat oleh Cina. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita nak ambil untung bagi banyak. Sekali dapat tu besar. Tapi kalau dapat untung sikit, orang beli banyak, faham tak? Dapat sama? Sama juga. Nabi SAW, soalan Sayyidina Muhammad, orang nak beli, Nabi kata, modal hak ni banyak ni, hang nak beli berapa? Kita berani buat macam tu. Pihak bak modal ke orang, banyak orang nak sembunyikan modal, betul tak? Nabi habak modal dah banyak ni, hang nak beli berapa? Tu mana unsur kasih sayang, kesian ke orang. Lepas tu pula Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hak mai tu orang susah, hak nak mai tu orang susah, bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata, modal barang ni banyak ni, hang beli modal dah. Faham? Hang beli modal sudah. Mana hang bagi balik modal kat aku sudah. Tu nampak Rasulullah. Sekalipun segi zahir tak ada untung, tapi dengan sebab berkasihan belas, Allah bayar balik. Macam mana? Allah datangkan orang lain, masalah Sayyidina Muhammad, yang beli barang kita, ganti tempat tadi. Faham tak? Ganti tempat orang tadi. Akhirnya kita tak rugi pun. Ni berkat daripada kalau kita berpandukan Rasulullah dalam kehidupan kita. Orang jadi pemimpin, soalan Sayyidina Muhammad. Kita lalu jalan gerabel. Kemarin saya di Perak, Allah jalan daripada mana? Tapping teruknya jalan. Mana pemimpin tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad, mungkin kereta mereka suspension okey, mereka tak berasa lah kan, walaupun terentak tak rasa apa. Tu baru naik kereta saga kata gedung baru beli kereta baru, sebulan bunyi dalam dashboard apa semua, dia tak ada perasaan. Ada satu tempat di Kuala Lumpur ni, kita kata Kuala Lumpur,
Tapi satu tempat saya lalu, ya Allah, jalan waktu teruk matang ni. Tuan-tuan tak apa kawan saya kata, menteri tak lalu jalan tu. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad ni perasaan, kesian ke orang. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waktu jadi khalifah, dulu orang jadikan highway ialah sungai. Sebab itu ibu kota dulu tepi sungai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekalipun sungai itu highway dulu, tapi tepi sungai ialah laluan orang. Maknanya unta-unta lalu tepi sungai dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dia kata, kalaulah seekor unta yang menjalan tepi sungai Furat ada lubang, jatuh kaki unta dan lubang itu patah, Umar akan dipertanggungjawabkan. Jadi subhanallah, Allah akan tanya pemimpin, hamba jalan bagi elok. Bila nak pilihan raya, pakat nak dicalon, tapi bersedia tak nak jadi orang yang macam kita sebut ni, kesian ke orang. Soalan Sayyidina Muhammad, kesian ke orang. Cuba contoh kita tengok soalan Sayyidina Muhammad, contoh banjir. Kadang-kadang pemimpin ni bukan duduk ni, duduk Kuala Lumpur. Soalan Sayyidina Muhammad, bila berlaku banjir, balik masuk dalam sungai tu, mana sungai lah, masuk dalam bah tu. Tak pi lagi tengok orang masa banjir, masuk dalam bah tu, masuk dalam bah, sintin seluar, ambil gambar. Yang kita tak tahulah kepala otak mereka macam mana. Dia sebenarnya hatu tak ada bacaan, tak perlu dah. Gambar tu tak perlu dah. Gambar tu hatu kerja orang lain. Kerja aku nak pergi tengok masa banjir. Orang ambil gambar. Faham? Tak perlu kita suruh ambil gambar. Orang ambil gambar kalau kita betul dengan Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, tu pelajaran untuk kita mendapat rahmat dan dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, maka orang yang imannya normal, dia peduli kepada kasih sayang Tuhan. Hidup ni kalau kita hidup tanpa kasih sayang Tuhan, tak ada senanglah hidup. Contoh kita kata, kita sebagai suami, isteri kita sebagai isteri, boleh dah hidup tanpa kasih sayang? Contoh, suami handsome tapi tak ada kasih sayang bagi pada isteri, tak ada makna hidup. Isteri lawa tapi tak ada kasih sayang bagi pada suami, tak guna juga hidup. Rumah hebat tangan mana pun jadi neraka ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak apa nak semua bagi, tapi mak ayah jarang duduk di rumah, cari duit, lingkup anak-anak pasal tak bagi kasih sayang. Mak ayah tua, anak ramai tapi tak peduli, hantar mak ayah di rumah orang tua-tua. Macam mana perasaan? Bahagia agak? Tak ada. Hidup tak ada kasih sayang, lingkup tak seronok, hilang bahagia. Ada senang. Kalau sesama kita pun kita tak bagi kasih sayang, tak boleh hidup. Macam mana boleh hidup tanpa kasih sayang Allah? Tak boleh hidup. Bila Tuhan tak merahmati, hidup jadi gelong, tak seronok. Bila Allah merahmati, walaupun duit tak ada, bahagia. Walaupun pengikut hilang, bahagia. Walaupun tak ada apa, bahagia. Ini penting dirahmati oleh Allah. Maka di antara masalah Sayyidina Muhammad, jalan untuk mendapat rahmat Allah, rahmati, kasihan ke orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW soalan Sayyidina Muhammad, Yahudi mati pun Nabi kasihan. Kita tengok
Cina dibawa ke jerat dia. Rasa kesian kat Cina. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu maghrib kita main masjid, kita main surau. Kita naik motor, kita naik kereta pergi masjid, kita pergi surau. Lalu depan rumah Cina, duduk jual pokok bunga. Kadang tengok apek longsi tu duduk atas kursi malas. Ada kesian kat Cina. Nabi kesian. Tu Nabi SAW sallallahu Sayyidina Muhammad berusaha keras berdakwah nak bagi orang terima Islam. Satu hari lintas seorang mayat Yahudi. Nabi tengok Nabi menangis. Pasal Nabi menangis, Nabi tak berjaya untuk menyelamatkan dia daripada neraka. Itu sifat Rasulullah. Kita duduk makan di kedai makan, tiba-tiba main seekor kucing, minta anak, ada bagi, tendang lagi bah. Ada tak perasaan kesianlah kat kucing ni. Soalan Sayyidina Muhammad, lapang ni. Pernah tak tengok kadang-kadang kita kalut sikit lah, contohnya pokok bunga depan rumah kita layu, Allah kesiannya kat pokok ni, 3 hari dah tak jurus. Timbul tak perasaan tu? Soalan Sayyidina Muhammad. Dia subhanallah, siapa-siapa yang memiliki perasaan berkasih sayang sama-sama manusia, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat berakhlak dengan akhlak Rasulullah, bahkan kita semua dapat berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah.